Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Hafiz ada tag saya. Mungkin beliau rindu terhadap kritikan-kritikan dan expose saya terhadap beliau, yang mana di dalam video yang lepas saya ada memaklumkan bahawa saya ada banyak poin-poin yang ingin saya expose terhadap Kapten Hafiz ni. Tapi masa dan keadaan masih belum mengizinkan, jadi saya tidak buatlah apa-apa video yang berkaitan dengan Kapten Hafiz. Jadi mungkin dia tertunggu-tunggu dan rindu terhadap ulasan-ulasan daripada channel ini. Jadi mari kita expose sikit daripada apa yang saya ingin expose pada masa akan datang. Kapten Hafiz tag saya di dalam post yang beliau kongsi terhadap ulasan daripada Ustaz Suhili Nain berkaitan dengan salah satu daripada temu zamah saya dengan asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mana Ustaz Suhili ada membuat penjelasan ataupun komentar, yang mana kita biarlah panel saya sendiri yang akan menjawabnya. Kita hari ini hanya ingin sentuh Kapten Hafiz. Kapten Hafiz sebab dah lama kan, beliau tertunggu-tunggu agaknya hingga men-tweet dengan men-tag saya dalam post tu. Jadi kita nak cerita sikit tentang Kapten Hafiz ni. Terutama apa yang dia sebut di dalam post beliau ni. Kalau kita tengok, beliau mengatakan bahawa Dr. Haris, dia tag saya, protagonis POV, bukan sahaja sering salah, orang yang dia jemput untuk program live bersama juga salah, dia katakan. Ini apa yang beliau tulis, bukan Ustaz Suhili kata, ini dia kata, Kapten Hafiz. Jadi mari kita tengok kat sini. Satunya beliau dah salah sebab itu bukan program live kan. Dia tulis ini program live bersama kan. Jadi itu bukan program live. Yang tu pun dah salah kan. Dia tak tahu antara live dan rakaman. Jadi dia yang salah, dia nak kata orang salah. Yang tu satulah. Yang keduanya, dia mengatakan bahawa Dr. Haris Ismail bukan sahaja sering salah. Dia mengatakan saya sering salah lah kan. Kemudian menjemput orang yang juga salah, dia kata kan. Ada dua perkara yang saya nak bangkitkan di sini ataupun expose. Pertamanya, kelayakan Kapten Hafiz untuk mengatakan orang lain salah. Yang keduanya, beliau sendiri yang melakukan banyak kesalahan, banyak dilusi, banyak falasi, kemudian beliau tak sedar diri dan nak mengatakan yang lain salah. Okey, kita pergi yang pertama tu, iaitu kelayakan Kapten Hafiz. Seperti yang Kapten Hafiz kata sendiri bahawa beliau tidak mempunyai pelajaran atau pengajian resmi dalam agama. Bila diri sendiri belum pernah diuji, seperti yang saya sebut di dalam video banyak kali, diri beliau sendiri tidak pernah diuji sama ada beliau ini mempunyai pengetahuan yang betul dalam agama. Beliau tidak menduduki apa-apa pengajian resmi, tidak pernah duduk di hadapan guru, mengaji, belajar, bertalaki dan menguji adakah apa yang beliau faham dalam agama itu betul. Tak ada. Tidak pernah melakukan perkara tersebut, kemudian menyangka apa yang beliau faham di dalam agama itu dah betul dan nak mengata orang lain salah. Tidak ada orang dengan pengetahuan dan pemikiran yang waras akan mengikuti ataupun mendengar atau mempercayai apa-apa yang keluar dari mulut seseorang yang tidak mempunyai pelajaran, tidak mempunyai pengajian resmi, tidak pernah diuji tentang kefahaman beliau, kemudian nak mengikuti dan mendengar ulasan daripada orang sebegini. Tidak ada orang dengan pemikiran waras yang akan ikut. Tapi kita lihat ramai yang mengikuti Kapten Hafiz. Tak tahulah sama ada mereka ini waras atau tidak. Yang kedua, berkaitan dengan beliau sendiri banyak dilusi, banyak falasi, banyak fantasi di dalam ulasan-ulasan beliau itu, nak mengatakan orang lain salah dengan falasi dan dilusi beliau. Saya ada satu playlist, ada 13 video saya menerangkan apakah falasi dan juga dilusi yang Kapten Hafiz sering lakukan. Yang paling jelas adalah salah satu daripada video ni. Jika anda lihat video ni saya letakkan link di dalam description box juga, yang mana kita boleh lihat dengan jelas apa yang Dr. Rozaimi katakan lain, kemudian apa yang difahami oleh Kapten Hafiz adalah lain daripada apa yang Dr. Rozaimi kata. Anda boleh tengok sendiri video ini, yang mana kita lihat beliau tak boleh nak faham apa yang orang sampaikan. Jadi jika beliau menduduki pengajian resmi dan mengambil ujian, saya garanti orang macam ni akan gagal dengan cemerlangnya. Okay, kedua, anda juga boleh lihat video ini yang mana saya menerangkan ini terjadi pada diri saya sendiri, yang mana saya sebut benda lain, beliau mengulas benda lain.
beliau faham lain daripada apa yang kita sampaikan. Ini memang satu trend, modus operandi Kapten Hafiz. Orang cakap lain, dia faham lain, dia ulas dengan benda lain. Jadi ini dua kita tengok. Yang terkini berlaku kepada Ustaz Nurderus dalam video ni, yang mana Ustaz Nurderus mengatakan bahawa Kapten Hafiz kata apa yang dia tidak kata. Kan? Ini memang biasa modus operandi Kapten Hafiz seperti yang saya sebut tadi. Dia memang faham benda lain. Orang cakap lain, dia faham lain, kemudian dia ulas. Di dalam video Ustaz Nurderus ni, kemudian Ustaz Nurderus ada memuji Kapten Hafiz, mengatakan bagus, cara ulasan bagus, gentleman dan sebagainya. Saya setuju dengan apa yang Ustaz Nurderus cakap bahawa Kapten Hafiz mengulas memang baik, artikulasi baik, struktur untuk mengulas pun baik. Namun apabila poin dia salah, struktur yang baik macam mana pun runtuh segala ulasan tersebut. Artikulasi yang baik, penerangan yang baik, namun poin yang salah, seperti yang semua guru-guru akan faham, akan setuju dengan perkara ini, iaitu keseluruhannya akan dipangkah sebagai salah. Tak boleh pakai, buang, markah kosong. Itu kita kena faham. Jadi walaupun Ustaz Nurderus memuji Kapten Hafiz selepas beliau mengatakan bahawa Kapten Hafiz kata apa yang dia tak kata, kemudian memuji bahawa Kapten Hafiz bagus, pandai mengkritik dan sebagainya, inilah cara untuk mengkritik. Walaupun itu yang dikatakan oleh Ustaz Nurderus, namun apa yang dikritik itu semua haruslah dibuang ke dalam longkang sebab poinnya salah, mengatakan apa yang orang tidak kata. Habis semua. Seperti yang kita dengar juga daripada Dr. Rozaimi sendiri, kita tengok sini, Dr. Rozaimi sendiri mengatakan bahawa dosa besar bagi orang yang sandarkan perkara yang kita tak kata. Ini memang biasa bagi ulasan daripada Kapten Hafiz. Jadi bagi mereka-mereka yang masih mengikuti Kapten Hafiz ni, masih mempercayai apa yang Kapten Hafiz katakan, anda kena faham betul-betul bahawa memang beliau apabila berhujah, apabila menyampaikan, mengartikulat, struktur hujahannya memang cantik, namun poin utamanya telah terlencong, jauh terkeluar daripada landasan. Jadi bagi mereka yang tak faham apa yang saya cuba sampaikan, sebaiknya adalah jangan dengar langsung apa yang Kapten Hafiz cakap sebab takut anda terpedaya dan terpercaya apa yang dikatakan oleh Kapten Hafiz dan terpelencong jauh daripada landasan sebenar. Sebaik-baiknya tinggalkan terus sebab anda tak tahu kat mana yang salahnya, kat mana yang Kapten Hafiz salah, anda tak tahu. Anda pun tak faham apa yang salah diulas oleh Kapten Hafiz. Jadi untuk elak anda terjerumus ke dalam longkang, lebih baik tinggalkan terus. Ikutilah orang-orang yang mempunyai pengajian kelulusan yang sah daripada pengajian-pengajian resmi mereka dan asatizah-asatizah yang telah lulus ujian dan peperiksaan daripada pusat-pusat pengajian resmi. Jangan ikuti mereka yang hanya syok sendiri, tak pernah diuji, tak pernah diperiksa sama ada kefahaman itu betul atau tidak, kemudian membuat ulasan-ulasan agama. Agama ini bukan untuk mainan, bukan untuk orang yang syok sendiri, untuk mereka yang rasa agama ini mudah. Jadi semua orang boleh faham dengan kefahaman sendiri. Seperti yang Kapten Hafiz selalu sebut, agama ini mudah, semua orang boleh faham kan. Seperti juga setengah-setengah asatizah mengatakan boleh membaca seperti membaca novel, hadis-hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim dan sebagainya, boleh faham dengan mudahnya. Kalau orang-orang yang begini lebih baiklah tinggal, sebab Rasulullah SAW sendiri pun belajar daripada Jibril yang mana membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak hanya melihat sekeliling, tengok semua dan anggap diri baginda telah faham terhadap kejadian-kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda sendiri pun mendapat wahyu, belajar. Jadi bagaimana seorang kapten kapal terbang boleh memahami agama hanya dengan membaca? Tidak ada pengajian resmi dan sebagainya. Jadi seperti yang saya sebut tadi, bagi mereka yang tidak faham apa yang saya cuba sampaikan ini, lebih baik anda tinggalkan terus Kapten Hafiz itu sebab bahaya, sangat bahaya apa yang dibawa oleh beliau. Okay, setakat ini dulu. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.